dalam satu nama tu. Contohnya di sini kita namakan sebagai nombor. Okey, apa-apa nilai ataupun data yang kita inputkan ke dalam nombor ataupun pemboleh ubah ni, okey, nilainya dia boleh berubah. Maksudnya daripada awal atau cara sehingga akhir, daripada awal kod pseudo ni sehingga akhir dia punya perjalanan, dia punya programnya, nilainya boleh berubah. Okey, input nombor. Jadi nombor ini adalah pemboleh ubah yang kita gunakan. Nombor, seterusnya kita dah masukkan dia punya input. Seterusnya kita akan uji apa yang kita inputkan tersebut bagi menentukan dia punya paparan, sama ada kita nak paparkan positif, negatif ataupun sifar. Okey, tab ke dalamkan sikit. Okey, kita akan uji bagaimana kita nak tulis uji. Kita akan uji nombor. Baik, kita akan tulis dekat sini jika nombor, okey, pemboleh ubah nombor. Pastikan kita menggunakan pemboleh ubah yang sama. Kalau dekat atas ni kita inputkan sebagai nombor, dia punya nama pemboleh ubah tersebut adalah nombor. Jadi kita uji pemboleh ubah yang sama. Jangan namakan sebagai lain. Nombor bulat ke, kita ataupun kita tukarkan kepada X ke. Jangan. Jadi kita uji jika nombor yang pertama kita uji sama ada positif. Jika nombor, dekat sini kita akan menggunakan operator. Okey, ini operator yang kita panggil sebagai lebih besar. Okay. Lebih besar atau sama dengan kosong. Lebih besar daripada kosong. Okay, maksudnya lebih besar daripada kosong ni maksudnya 1 dan ke atas. Okay, lebih besar. Jika nombor lebih besar daripada kosong, seterusnya apa yang berlaku, kita akan tuliskan, tabkan, ketengahkan sikit, maka, ataupun tak perlu tulis maka pun tak apa, maka paparkan. Okey, Ustaz gunakan tanda string. Ini adalah tanda string. Tanda string iaitu merujuk kepada penggunaan teks. Kita nak paparkan teks. Jadi kita tulis dalam ayat yang cantik sikit. Maka paparkan nombor ini adalah positif. Okey, ataupun kita nak tulis mudah saja, paparkan positif. Macam tu pun cukup. Tapi kita buat cantik sikit. Seterusnya, ini adalah pengujian yang pertama. Kita akan uji yang kedua. Jika tidak, jika tidak, kita akan uji yang kedua. Jika nombor lebih besar, yang kedua kita uji untuk negatif. Jika nombor kurang daripada sifar ataupun kosong ni, jika nombor kurang daripada sifar, maksudnya bermula daripada negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kita tuliskan jika nombor lebih kecil daripada kosong, maka paparkan nombor adalah negatif. Yang terakhir, kita nak paparkan jika dia bukan positif, jika dia bukan negatif, maka dia adalah, kita nak paparkan sebagai nombor ini adalah sifar. Tapi sebelum tu, bagaimana jika bukan nombor dimasukkan? Jika pengguna masukkan bukan nombor, apa yang kita nak paparkan? Mungkin bila pengguna masukkan bukan nombor, kita boleh paparkan sebagai error. Kita boleh paparkan sebagai error. Jadi dekat sini kita ada 4 pilihan. Kita ada positif, nombor negatif. Yang ketiga kita ada nombor sifar. Yang keempat kita nak paparkan sebagai error jika input yang dimasukkan oleh pengguna adalah bukan nombor ataupun selain daripada nombor. Jadi kita tuliskan yang ketiga, tak boleh lagi. Jadi kita belum buat jika tidak lagi. Kita tuliskan dahulu jika nombor sama dengan kosong ataupun sifar,
ataupun kita boleh tulis sebagai sama dengan sama dengan. Nah, okey, kita boleh tulis sebagai sama dengan menunjukkan kepada perbandingan pemboleh ubah ni kita nak bandingkan adakah dia sama dengan kosong. Okey, kita tuliskan dekat sini paparkan, ataupun nak tulis marker pun tak apa kat sini, tapi kat sini Ustaz dah padamkan marker ni. Jadi terus kita ringkaskan, terus kita tuliskan paparkan. Okey, nombor adalah sifar. Okey, kita tuliskan string nombor adalah sifar. Baik, yang terakhir sekali jika tidak. Kita tambah satu lagi pilihan jika bukan nombor yang dimasukkan ataupun selain daripada nombor yang dimasukkan. Kita tuliskan jika tidak, maka di sini kita paparkan sebagai error. Dia akan paparkan message error di sini. Seterusnya dah habis kita punya kita punya pengujian ataupun kita punya syarat, sehingga yang terakhir sekali kita paparkan error jika dia bukan nombor positif, jika dia bukan nombor negatif, jika dia bukan nombor sifar kita paparkan dia sebagai error. Seterusnya keluar daripada gelung syarat ni, dia akan terus pergi kepada tamat. Okey, siap kita punya kod pseudo. Ini adalah kita punya kod pseudo bagi memaparkan sama ada nombor ataupun input nombor yang dimasukkan sama ada dia adalah positif, negatif, sifar ataupun kita paparkan sebagai error. Seterusnya kita akan bina catat alih berdasarkan kepada kod pseudo yang telah kita bina. Okey, perhatikan dekat sini kita punya kod pseudo kita yang pertama sekali mula. Jadi kita gunakan terminal mula. Seterusnya input nombor. Input nombor kita gunakan kotak yang digunakan bagi input dan juga output. Tuliskan di dalamnya input nombor. Seterusnya kita akan uji yang pertama, adakah nombor lebih besar daripada kosong. Jika ya, paparkan nombor ini adalah positif. Okey, pastikan aliran dia betul. Alirannya mesti kena pada simbol yang kita gunakan ni. Input nombor, seterusnya nombor lebih besar atau sama dengan kosong. Jika ya, paparkan nombor ini adalah positif. Jika tidak, kita akan uji yang seterusnya, adakah nombor kurang daripada kosong. Jika ya, paparkan nombor adalah negatif. Jika tidak, kita akan uji yang seterusnya, adakah nombor sama dengan kosong. Jika ya, paparkan nombor adalah sifar. Jika tidak, paparkan error jika pengguna masukkan selain daripada nombor bulat. Jika pengguna masukkan simbol, jika pengguna masukkan teks dan sebagainya, sistem akan paparkan sebagai error. Seterusnya tamat. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan.